Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa kita akan tengok market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok kepada arah pergerakan market. So pagi ni Zul nak tunjukkan sesuatu yang menarik untuk di Bitcoin. Sebab apa anda boleh tengok ni, sebab untuk currently memang minggu ni agak boring kat market. Sampai Zul sendiri pun tengok chart, tak tahu nak kata buat analisis apa. Tapi Zul ada juga kata sikit untuk short term. Sebab tu Zul sampai anda tengok Zul punya beberapa untuk minggu ni kan Zul more monitor tengok di 1 hour. Sebab apa di 4 hours nampak pergerakan tu agak aku kata slow. So apa pun nanti Zul akan tunjukkan apakah pergerakan yang kita nak tengok bila di mana bila akan ada berlaku pergerakan yang movement yang besar lah dalam market. Bukan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So pertama kali macam biasa kita tengok total market still lagi berada above 1 trillion. So tak banyak berlaku perubahan ikutkan semalam 102 dan 103. So berlaku sedikit peningkatan. Volume 70%, BTC drop pada 40 ke 39.8, Ethereum daripada 20 ke drop ke 19.5. So untuk harga semasa ataupun kita tengok untuk performance ataupun tengok summary pergerakan semalam, total market increase 1.87, volume 2% saja. So still lagi volume 70 bilion je. So tak banyak berlaku perubahan ikutkan ni hari apa, bukan hari Sabtu Ahad, kita volume rendah juga. So ini memang sedang berlaku aku kata pergerakan market itulah agak boring ataupun masih lagi menunggu aku kata sebaran news yang positif untuk kita tengok push price ke atas. So untuk harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada mana? Bitcoin berada di 21.4, iaitu dalam tempoh 24 hours hanya 1.42% saja. So market memang agak boring. So untuk weekly pun kita tengok untuk Bitcoin drop hampir 10%, untuk Ethereum drop hampir 11%. Macam kita tahu untuk minggu lepas Bitcoin berada almost dalam price dalam kawasan 20. Sebelum kita drop ke 20 kita berada di dalam 24, 23, kita drop kepada 20. Ikut lower itulah 20k. Ataupun kita tengok pergerakan nanti. So performa nanti Ethereum agak bullish, agak banyak agak percentage malam daripada 1.5 ke 1.6 to 5.16%. Tu ini akan ada beberapa altcoin yang lain juga akan dalam green candle, kita akan tengokkan. So penyalah SLP 1.5, Cardano 1.5, Cardano tu Dogecoin, Polkadot. So tak banyak berlaku perubahan. AVAX 5%, Matic 3%. So tak banyak berlaku perubahan tapi ada berlaku pergerakan. So ini 11% untuk di autumn tu. Tinggi juga untuk weekly dia 6%. So kan tanpa buang masa lagi, kita pergi ke Bitcoin. So apa yang berlaku di Bitcoin? So di Bitcoin di 1 hour. So first sebelum di 1 hour kita tengok dulu di 4 hours. So 4 hours still lagi Zul monitor iaitu pergerakan ni bear flag ni. So quarter B-man dalam minda anda. So expect kita boleh breakout. Apapun breakout kita untuk Zul belum ada lagi confirmation yang positif ataupun confirmation yang nak tengok dia drop lagi. Walaupun pattern ini adalah mostly mengatakan dia akan drop bawah, tapi Zul tak ada confirmation lagi untuk dia drop. Sebab apa, kita tengok di 4 hours di daily pun kita ada break in breakout. Apa itu kita keluar breakout lepas tu break in balik. Kita masuk balik dalam wedge dalam pattern. So mending kita akan tunggu di weekly. So hanya di weekly aja yang tu tunggu kan untuk kita tengok body. Sama ada body ini boleh close atau tidak. Sekiranya body weekly close below trendline ini, sebenarnya be prepared untuk massive drop untuk di Bitcoin. So itulah untuk pergerakan pertama. So bila Bitcoin drop, kenapa kita monitor Bitcoin? Bila Bitcoin drop, kita akan expect untuk altcoin yang lain juga akan melakukan massive dropping. So itu di 4 hours. So kali yang ikutkan di 4 hours ni still lagi nampak tu expected ada berlaku sikit bound ke atas. Sampai mana kita ada possible daripada kawasan ni. Sekiranya kita dapat bound daripada kawasan ini, nice untuk kita dapat percentage dalam 20 ke 30% untuk kenaikan, untuk dia kata berinteraksi balik dengan channel di atas. So itulah yang Zul hoping untuk dapat. Dan sekiranya position itu kita dapat, kita akan dapat position yang Zul masuk Jumaat lepas, meaning Zul akan dapat profit lah untuk short term gaining. So itu yang Zul expectation dan Zul expectation untuk berlaku untuk short term. So apa pun kita tengok di 1 hour Zul ada something nak share untuk anda, untuk kalau nak tengok untuk hari ni ada sebarang pergerakan dasi atau tidak. So pertama kali kita tengok pergerakan ni, so ada chopping dan kita tengok RSI agak menarik untuk di 1 hour. Tengok price still lagi berada kawasan ni, kemudian RSI berada above 50 dan stop RSI dah hampir nak turun ke oversold. So meaning walaupun kita nampak RSI dropping, kita tengok price itu tak melakukan dropping, yang nanti hanya static. So meaning ada good potential punya bullish gift pipe punya, ada momentum untuk melakukan kenaikan. So meaning untuk pergerakan ni kita akan tengok point breaking ni.
point of breaking sini price target dia sampai mana. Point of breaking kalau ikutkan kita tengok sekiranya kita breakout ni kita punya kawasan ni dan align kita ada di kawasan ni, sebelum juga ada dalam kawasan 22 ni adalah kita punya next point yang penting. Kalau breakout ni barulah kita akan nampak more price naik ke atas. So itulah untuk pergerakan, dan untuk itu sedikit bullish. So untuk sedikit bearish kita perlu beware juga, sebab apa di position ni kita nampak seperti berlaku small channel juga. So kita akan tengok nanti tu akan draw channel itu. So bearish channel kita akan ambil low ini, dan low ini kita draw ni atas, kita connectkan dengan yang high yang minor ni, kemudian kita drag ke bawah dan kita nampak clearly pergerakan seperti the bear flag juga untuk short term. So untuk yang ni price of breaking ni sampai mana, kalau ikutkan sini kita ambil daripada point ini. So point of breaking sekiranya kita naik tu kawasan ni. So ini adalah perlu beware juga, perhatian untuk dalam Bitcoin. So ada possible kita completekan pergerakan yang channel aku kata wedge ini, kemudian sampai ke price target dia masuk balik ke kawasan ni, dia akan trigger balik channel. So channel ini meaning point breaking, kalau break channel meaning kita sampai dalam 20k. So itulah untuk di 1 hour position yang ataupun pergerakan short term yang anda nak tengok boleh berlaku dalam market. So ini kita letak macam ni, point of breaking dari sini. So ada possible nampak align dengan kita punya analysis tu, iaitu dengan kita punya wedge dan juga channel. So boleh berlaku. So apapun kita tengok macam mana di 4 hours sikit. 4 hours kita tengok pergerakan RSI below 50, stock RSI masih above. So kalau aku kata itu hanya short term aja di 1 hour, tapi untuk long term ada possibility yang tinggi untuk kita drop lagi bawah, disebabkan kita tengoklah massive apapun. Kita maknanya untuk market kali, walaupun kita ada pattern bearish ni, kita still lagi menunggu news. Maknanya ikutkan untuk minggu ni ada yang hari besok ni ada apa, hari Rabu. So hari Khamis besok kita akan ada pasal PCE, kemudian kita akan ada hari Jumaat ada pasal pound, kuartal pound. Ikutkan US kuartal Fed tu ada pound punya, dia akan buat announce ataupun bukan announce, dia akan buat ucapan tu. Daripada ucapan tu nanti kita akan nak tahu, kita boleh buat sedikit analisis mengenai apa yang akan berlaku untuk next month untuk CPI dan juga aku kata interest rate tu berapa. So itulah data tu. Sekiranya bullish, kita akan nampak price tu berlaku kenaikan. Sekiranya apa yang diucapkan hari Jumaat nanti aku kata negatif ataupun sedikit fear dalam market, so ada possible price boleh drop ke bawah. So itulah point ataupun news yang anda perlu tengok yang akan menyebabkan price naik ataupun drop dengan drastik untuk minggu ini. So apapun itulah analisis untuk di Bitcoin, tak banyak berlaku perubahan. So apapun kita beware, still lagi dalam bearish market. So untuk long term, so ada monitor pattern ini, iaitu pattern falling wedge ni sebelum ini. Dah kita dropping, aku kata berlaku ikutkan sebelum ni kita monitor, dan ni dah aku kata fake out, dah masuk balik kawasan ada positif untuk long term, kita naik melakukan atas. So align dengan kita punya 4 year circle, price akan buat sideways di kawasan ini. So itulah untuk di Bitcoin. Kita akan tengok sikit di Ethereum. So apa berlaku di Ethereum? Di Ethereum di 4 hours, dia akan pergi ke 4 hours untuk di Ethereum. So currently untuk pergerakan ni, kita sebelum ni ada monitor channel ni. So channel ni price dah masuk balik kawasan channel ni, dan currently kita tengah berinteraksi dengan middle. So apapun channel ni ada possible kita boleh buat ke channel yang baru. So meaning untuk ini kalau breakout ni kita tak perlu breakout, tak perlu buat channel baru pun, kita tengok aja kalau breakout ni naik atas. So ada possible dia naik balik untuk pergerakan yang lain, kemudian expected kita akan buat correction dengan kawasan 1.7 sekiranya itu berlaku. So beware dalam market kak, dan ada possible untuk sedikit head and shoulder untuk di 4 hours ni. So sekiranya ini berlaku, meaning point of breaking daripada kawasan ini, kita akan nampak potential. So kalau Ethereum buat kawasan ni, so meaning most probably kita akan tengok Bitcoin akan dropping juga. So untuk di Ethereum akan drop ke kawasan balik ke 1k. So adakah berlaku? Ikutkan dalam kawasan 1k ni, kita akan draw Fibonacci swing low ni to swing high. Kita ada Fibonacci untuk di Ethereum, iaitu dalam kawasan ini price of breaking. So meaning ada possible untuk Ethereum drop ke kawasan ini. So be mind dalam mina anda, price Ethereum ni ada possible sekiranya berlaku seperti mana yang draw ni, untuk berlaku head and shoulder untuk di 4 hours. So itulah possible yang boleh berlaku dalam market. So kalau ikutkan, kita delete dia beberapa pattern kat sini, kemudian yang ni kita biarkan. Yang pattern line putih ni takkan, kita naik atas saja. So meaning kita boleh draw kawasan ni. Channel kita ni kita boleh channel kita biarkan, sebab apa, kita nak monitor yang middle ni. So inilah pergerakan yang kita tengok untuk di kuning ni, kita abaikan, kita tengok resistance di 1.7 untuk di inilah berlaku. So pun di kuartal Bitcoin, di Bitcoin pula di Ethereum
Di Bitcoin di 1 hour kita nak ada sikit berlaku peningkatan. Ikutkan ini kita ada sikit double bottom. Tu minit ini price ini dah breakout sampai mana tu. Untuk short term, untuk cakap ni 1 hour sama juga pergerakan candi Bitcoin ni. Yes, ada possible untuk naik sikit untuk Ethereum, ada possible untuk naik balik kawasan ni, point breaking mungkin sampai balik di kawasan atasnya, dan kita ada satu trend line sebelum juga kan ada trend line kawasan ni. So ada possible untuk short term untuk minggu ni. Kita ada possible untuk Ethereum naik ke kawasan ni align dengan pergerakan Bitcoin. Bitcoin juga akan ada berlaku sikit peningkatan. Kemudian sampai kawasan ni, kalau drop balik, drop itu trigger kita punya head and shoulder tadi yang tu cuba tunjukkan anda ni, iaitu head and shoulder tadi tu akan trigger. So apa yang berlaku, kita akan nampak point ni dah sekiranya dia breakout, expected kan dropping kan drop. So sama juga trigger seperti mana Bitcoin tadi, Bitcoin trigger naik dan drop ke bawah. So ini kita akan nampak position di Ethereum akan possiblekan pergerakan ini, dan kita beware untuk another massive drop untuk di Ethereum, mostly dalam almost 1.11k. Kemudian BTC boleh drop sama, BTC boleh drop balik ke kawasan, kita ada target dalam kawasan 19k. So itulah position ataupun kita tengok untuk di BTC mungkin akan berlaku sikit naik di kawasan, mungkin lebih tinggi sikit 22, kemudian barulah drop balik ke kawasan around dalam kawasan ni. So itulah position yang boleh berlaku dalam quarter market. So itu yang kita tengok untuk short term dan long term. Long term kita tahu price akan naik, untuk short term kita akan risik chopping pergerakan dalam untuk miner. Tu tak nampak sebarang movement yang akan drastic lah, kecuali weekly di Bitcoin breakout kita punya pattern ini. So yang tunjuk draw tadi iaitu untuk body close below ini, barulah kita akan nampak ada massive drop, ada opportunity untuk sampai ke kawasan almost dalam 14k. Sekiranya body kita close kawasan ni, dan net confirmation lah dengan weekly close bawah. So untuk sampai ke 14k kita ada dua confirmation yang kami tunggu, iaitu yang pertama weekly break kita punya bear flag, kemudian second confirmation adalah bila weekly kita close below 19. So ini untuk close bawah ni kita boleh target untuk short term kawasan ke 19, dan untuk ada another drop ke kawasan 14, kita perlu Bitcoin untuk weekly close below 19.1 ni ataupun dalam 19k. Meaning kita dapat body close, sebab apa sebelum ni kita tak nampak body pun, hanya shadow saja. So kalau body close juga below 19.1 ni, kita expect Bitcoin net support adalah di kawasan 13.9 ataupun 14k. So itulah anda perlu monitor untuk market di Bitcoin. So bila anda tahu untuk long term dan short term, kita boleh buatlah andaian untuk pergerakan short term dan long term untuk di Bitcoin. So dah tunjuk di 1 hour, di 4 hour dan di daily, apakah pergerakan yang boleh berlaku, naik atau turun tu sama-sama boleh berlaku. So untuk jam ni, so ada sikit bullish, so tengok macam mana. So untuk pergerakan ni untuk short term memang tu expect akan ada berlaku sikit kenaikan untuk breakout complete kita punya wave ni, sebab kena RSI pun nampak RSI ni strong. Sebab apa RSI strong untuk naik atas, sebab apa stock RSI drop tapi price tak drop mana pun, dia hanya still lagi berlaku peningkatan. So meaning market ataupun technical bagi tahu kita really ada moment bullish sedikit strong lah berbanding bearish, walaupun kita berada dalam bearish market. So itulah untuk Bitcoin dan Ethereum. So saya akan pergi ke ruangan komen sikit, ada yang tanya pasal KDA dan juga Cardano. Sebentar lah, nanti kita akan tengok balik untuk KDA dan Cardano. So untuk KDA semalam tu ada tunjukkan di antara live, dan sebelum ni pun tu dah tunjukkan KDA tu. So ada tunjukkan di kawasan mana KDA. So ada dalam kawasan 1.3 ataupun 1.29, nanti tengok balik 1.45 ke kawasan untuk long term 1.4 ke 0.5. So inilah good position untuk anda buy long term. So kalau anda nak yakin untuk KDA, anda boleh tengok untuk dalam bearish market dalam masa 3 tahun ni, anda boleh tengok dalam kawasan ni dan kawasan ni. So antara between kawasan yang anda boleh buy, so ikutkan kawasan ni. Kalau anda nak buy pun untuk long term taklah, boleh buy dah sikit 20% 30% untuk anda punya wallet. Dan untuk another opportunity, kalau Bitcoin drop ke 10k, kita ada opportunity untuk dapat KDA dalam kawasan 55. So itulah position yang price anda perlu tengok untuk long term, untuk buying untuk long term. Kalau untuk short term, still lagi bercakap, kita ada support dan resistance. So support resistance untuk yang ni, sekiranya Bitcoin melakukan peningkatan yang cuma macam diterangkan tadi, so ada possible untuk KDA breakout ini, kita akan possible price hanya sampai kawasan resistance. Bila kawasan resistance Bitcoin drop balik, so expect untuk KDA akan drop balik ke kawasan ini. So mula kali kita tengok price tu berinteraksi dengan kawasan ni. Kalau tengok nak drop ke kawasan 5, ada confirmation, kita tengok di daily. So at least kalau daily saja. So kalau ada candle daily, kalau anda ada candle daily close below 1.45 ni dengan body, meaning kita boleh target dalam 55. So itu saja pergerakan market ataupun confirmation yang perlu tengok di KDA. So kita akan tengok juga di Cardano untuk di next permintaan untuk di Cardano. So ada malam tu, tak sempat malam tu, buat pagi ni. So Cardano, kita akan tengok Cardano.
So Cardano nanti tu akan tengok Cardano. So Cardano untuk hari ni nanti tu nak tengok juga Chainlink, Uniswap. So kita pergi sekejap aja di Cardano. So Cardano untuk short term di 4 hours kita akan tengok 4 hours. Kita tengok di 4 hours untuk Cardano. So Cardano sebelum ni dah breakout, dah hampir, belum untuk yang bear flag ni belum sampai lagi. So untuk Cardano sekiranya Bitcoin drop agak masif ke dalam almost dalam apa? Tengok ni dalam 14k. So ada possible untuk Cardano, bukan possible, memang akan sampai kawasan 20.25 sen, iaitu kita punya below ini, dan ada target untuk dalam bearish market sekiranya Bitcoin drop dalam 10k, kita ada possible untuk Cardano drop dalam 13 sen. So inilah position price yang tu tengok 13 ke 5 sen adalah tu nak tunggu di Cardano ni. Kalau drop memang tu akan grab another 1000. So untuk long term, kalau anda masih belum invest dalam Cardano, yes, do expected untuk yang terbaik adalah tunggu di kawasan L13. So meaning dalam kawasan ni kita ada massive support ni. So supposedly kalau Bitcoin drop ke 10k, kita ada opportunity untuk di Cardano boleh sampai kawasan ni. Sampai atau tidak, kita akan tunggu at least untuk end of the year. So untuk daily kita berada di oversold, mungkin ada sedikit lagi another bounce ke atas seperti mana do expectedkan. Kalau Bitcoin bounce juga as Cardano juga akan bounce, iaitu tak bounce tinggi pun dalam still lagi dalam kawasan support ini. So untuk minor support, kalau ikutkan anda nak draw, itu akan delete kan yang ni, biarkan saja walaupun ada target ni yang belum complete. Sebab apa nak draw untuk di 4 hours. Kita nak tengok untuk hours yang lebih, kita nak tengok itu akan delete kan berapa ni. So untuk di Cardano kita akan last high, last low, last low, last high. Last low yang ini, last high yang ini. So ini kita akan berada dapat support. So kali inilah pergerakan support yang berlaku, dan kuasa resistance kat mana? Kuasa resistance kita akan ambil daripada high ini dan low yang baru yang ini. So ini kita dapat resistance. So untuk Cardano in short term, kita akan nampak price itu berinteraksi kawasan ni. So untuk tengok pergerakan massive untuk di Cardano ataupun pergerakan yang seterusnya naik atau drop, kita boleh tunggu untuk confirmation baik saja dia break mana-mana kawasan support antara board purple dan board ni. So untuk current time, kita hanya expect untuk Cardano akan buat sideways. Breakout ni naik atas, breakout bawah akan drop ke bawah. So itulah yang pergerakan di Cardano. So akan tengok juga di sikit di Uniswap. So apa berlaku di Uniswap untuk currently? So Uniswap tu ada masuk position di kawasan ni. So adakah kita akan berlaku bounce? So ada possible, tapi kalau sikit dropping, kita boleh tengok price tu boleh drop dalam 5.8 sebelum ada naik balik. So untuk itu bergantung pada pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin melakukan kenaikan ikut ada fee of 4 hours, RSI dah berada overbought. So RSI berada di bawah 50. So kini RSI ni berjaya balik above 50. So meaning good untuk Uniswap at least naik balik ke kawasan ni ikutkan Fibonacci daripada swing high ini to swing low. So at least boleh balik dalam kawasan 8 ataupun 9 dolar dari atas ni, meaning akan dapat berapa persen? Dalam 24%. Itu yang tu masukkan position hari Jumaat itu, tu masuk position di kawasan ni untuk buy di Uniswap RM1,000, Chainlink RM1,000, Cardano, Bitcoin dan SRP, Bitcoin dan Uniswap 1000, Chainlink 1000, SRP 500, Bitcoin 500. So yang Zoom buy kan, hopefully kalau ada berlaku kenaikan ni, Zoom ni yang nampak opportunity untuk dapat kawasan ni at least 10 ke 20%. So kalau dapat dia, Zoom akan TP kan, Zoom akan buat short term game. Tengok macam mana minggu ni dan minggu ni kita akan nampak akan ada berlakulah peningkatan. Sebab apa? Berdasarkan mostly semua sedang tunggu apa yang ucapan Paul nanti untuk hari Jumaat. So untuk di Uniswap, untuk di Chainlink juga nampak pergerakan yang lebih sama. Kita berada di sedikit bullish dan kita berada di middle channel ini. So ada possible untuk Chainlink naik ke atas sampai mana? At least kalau sama juga untuk Fibonacci, kita akan tengok swing high ini to swing low ini. So meaning at least kalau berlaku bounce yang kita nak tu untuk profitkan tu punya position itu. So meaning kita nampak possible price jadi naik kawasan ni almost dalam 20% juga. So meaning tu ada buy di kawasan ni dalam kawasan 7 dolar ni. So meaning ada naik, ada expected untuk untung dalam 26%. So hopefully itu yang berlaku, dan berdasarkan Lakers itu yang tu ambil risk sikit untuk dalam market untuk buy di spot tu minggu lepas. So still lagi dah hampir hari Khamis. So adakah hari Jumaat nanti akan berlaku bounce? So possible. So untuk di 1 hour pun kita tengok untuk price ini ada price target point of breaking ni untuk bullish sedikit untuk di 1 hour pun mungkin dah sampai kawasan ni, dan 75 kita ada pergi penting lah. So inilah berlaku tu slowly untuk di Chainlink. Kalau ingat build up punya momentum dah break kawasan ni, break ke 75 good, break atas ni, ini kita akan boleh trigger ke kawasan kita punya 8 ke 9 dolar untuk kawasan ni, dan kita next level kawasan almost dalam 8. So kalau nak draw kawasan quarter key level tu kawasan ni, so break 75 minit 81, break 81, kita akan nampak momentum build up. So
nak tengok momentum, kita perlu breakout lah quarter line kuning ni. So itulah untuk di challenge. So guys, itu aja untuk pagi ni. So pun anda make sure anda monitor closely pergerakan Bitcoin. Apa saja pergerakan Bitcoin untuk short term dan long term, dia akan buat aku kata reaction juga. Altcoin juga akan buat reaction. Dan align, kita tengok macam mana Bitcoin ada possible untuk naik, altcoin juga ada possible untuk sikit naik saja untuk di 1 hour. So meaning kalau anda nak aku kata ambil opportunity untuk short term, itulah aku kata possible yang anda boleh tengok. Dan untuk tengok price to build up, naik lagi, naik hati. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda lagi di next review malam ni macam biasa 10 ke 11 malam secara live. So sekiranya ada sebarang permintaan di untuk coin anda boleh type di ruangan komen bawah, dan nanti next review Zul akan buat, ataupun anda boleh datang ke live Zul malam ni pukul 10 ke 11 malam. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.